Okay, hi, Assalamualaikum and good morning to all students for Science 4 and for Science 5. Okay, biasanya dengan for Science 5 saja. For Science 4, sebelum ni rasa tak pernah pun cikgu tak pernah masuk untuk for Science 4. Okay, sebab jadual kan kita bertukar-tukar ni kan. Okay, rasanya tak pernah. Nama-nama kalau cikgu tengok dalam for Science 4 pun, ada yang cikgu kenal, ada yang cikgu tak kenal. Okey, sekejap nak tulis. Hari ni berapa hari bulan? 15. Cikgu nak tengok pada attendance. Okey. So, boleh isi kehadiran supaya nanti tak terlupa untuk isi. Sekarang ni for Science 4 yang dah isi 5 orang. Okey, for Science 5 yang dah isi kehadiran. Sekejap cikgu lupa nak ubah dekat sheet cikgu. Okay, for Science 5 yang dah isi 10 orang. Okay, make sure awak isi sekarang. Yang masuk meet isi sekarang supaya cikgu tahu bilangan yang menyertai meet dan juga bilangan yang dia secara offline. Okay. Baik. So, selamat datang kepada for Science 4. Okay. Sebelum ni awak dengan Cikgu Azura Betul? Dengan Cikgu Azura? For Science 4? Ya, cikgu. Ya, okey. Kalau boleh awak, kalau nak reply awak, cikgu galakkan awak bercakap lah okey, bercakap sebab kadang-kadang dekat chat tu cikgu tak perasan. Okey, kalau dekat chat cikgu mungkin tak perasan. Okey. So, sepatutnya minggu lepas cikgu buat meet dengan awak. Okey, cikgu minta maaf sebab mula-mula cikgu dah bagi tahu kata ada meet, kemudian cikgu terpaksa batalkan sebab biasalah bila bekerja di rumah ni kena bertolak ansur juga dengan suami. Suami cikgu waktu tu pun dia ada online. So kena bergilir-gilir lah. Itulah cikgu mak awak, parents awak pun macam tu jugalah. Okey. So biasalah dalam bila PDPR ni kita kena sesuaikan lah dengan apa yang ada di rumah kita. Okey. So cikgu akan bincangkan dulu apa yang kita dah buat dalam kelas yang lepas. Sekejap cikgu share screen dulu. Okey. Alright, ini yang awak dah buat dalam kelas yang lepas ialah graph of motions, masuk tajuk yang baru. Okey, tajuk yang baru graph of motion. Sebenarnya graph of motion ni senang saja. Betul tak? Awak baca sendiri awak boleh faham ke tak? Macam mana? Awak pandangan awak lah sebab minggu lepas kan cikgu just minta awak go through textbook. Bagi awak mudah ke tak untuk graph of motions ni? Macam mana? Guys? Tak ada siapa respon? So-so. Okay, so-so. Okay. Alright. So, dalam 7.1, okay, what is the relation between speed, distance and time? Okay, actually awak dah belajar. Okay, awak dah belajar apa dia speed. Dan awak dah belajar graph of functions. Okay, dalam masa form 2 awak belajar graph of function, awak belajar tentang speed and acceleration. Actually apa yang kita belajar masa form 2 itulah yang kita apply semula masuk dalam form 4 ni. Okay, alright. Bila sebut speed, okay, speed tu apa? What is speed? Kalau tak boleh nak ni, awak cuba tengok textbook. Tengok textbook page berapa, tak tahu? Dia ada sebut tentang speed. Mana dia? Okay, page 184. Page 184, speed. What is speed? Boleh, kalau malu nak bercakap, okay, type di ruangan chat. Okay, actually bila awak tulis di ruangan chat tu, actually dia salah satu daripada PBD jugalah untuk cikgu record, cikgu nak tengok macam mana tahap setiap orang. Okay, alright.
Yeah. Speed is distance over time ataupun speed is rate. Okay. Rate of what? Rate of distance and time. Okay. So ini adalah based on this diagram, ini adalah graph. Okay. Kalau awak belajar graph of function, ini adalah linear graph. Okay. Linear function. Okay, on the you have vertical axis and horizontal axis. Okay, distance and time. Okay, so speed dia macam mana nak dapat speed based on this graph? Siapa boleh bagi tahu? Sekarang cuma ada distance and time. Macam mana nak dapatkan speed based on this graph? Divide and find gradient. You find the gradient. Okay, find the gradient. Gradient pun dah belajar semasa tingkatan berapa? Belajar tentang gradient. 3. Are you sure tingkatan 3? Tingkatan 2. Tingkatan 2 dah belajar tentang gradient. Okey, masa tingkatan 3 awak belajar tentang straight lines. Okey, macam mana the equation of straight lines. Okey. Okey. Baik. So, based on this graph, okay, graph of distance time. Kita namakan yang ni sebagai distance time graph. Sebab apa? Kita akan baca yang vertical dulu. Okay, kita akan baca yang vertical dulu. Distance, okay, time graph. Okay, right. What is represented by vertical axis? Yang represent by the vertical axis is distance. Actually awak dah go through lah, cikgu just sebut semula sahaja. Okay, supaya mungkin ada yang dia baca tak faham. Ada yang jenis macam tu, baca tak boleh nak faham, kena orang bercakap juga dengan dia. Right, right. So what is represented by horizontal axis? This one horizontal axis represent by time. What is represented by gradient of the graph? Tadi dah ada sebut. What is represented by gradient of the graph? It is speed. Okay, right. Okay. So how do you draw a distance time graph? There are two ways. Okay, ada dua cara. Okay, yang pertama kalau kita dah ada distance timetable. Kalau masa form 2, cikgu ada sebut apa ni? Values, tables of values. Okay, tables of values. Okay. Alright, tables of values tu apa? Table of values tu dia yang ada X and Y. Masa awak belajar masa form 2, dia ada X and Y. Lepas tu dia ada value-value. X berapa, Y berapa. Okay, ada beberapa value. Itu tables of value. Distance timetable ni is salah satu daripada tables of values lah. Okay, kenapa dinamakan distance timetable? Sebab kita nak lukis graph distance time graph. Okay. Selain daripada tu, selain daripada menggunakan table, bila dah ada equation pun kita boleh draw the distance time graph. Okay, look at this example that you have go through. This one dia bagi, okay, ni Datuk Azizul Awang. Dia dapat medal apa dalam Olimpik? Yang baru-baru ni? Oh. Silver. Silver, silver. Okay, betul. Maksudnya mengikuti, sukan pun mengikuti juga. Alright. Okay, so yang ni, walaupun kita kata distance timetable, tapi time tu kena ada ke atas. Okay, time tu kena ke atas. Kenapa time ada di atas ni? Sebab kita akan mula dengan yang x-axis ataupun yang horizontal axis. Okay, horizontal axis. Okay, lepas tu distance is the vertical axis. Okay, itu cara untuk kita nak lukis graf lah. Kita kena tulis yang atas tu untuk horizontal, yang bawah untuk vertical. Okay, tapi yang ni dia dah bagi siap-siap dah table dekat awak. Okay, dia bagi table, dia tak bagi equation, dia bagi table sahaja. So, apa dia punya step? Okay, choose suitable scale. Awak kena pilih sendiri. Kalau macam awak belajar form 2, dia dah bagi dah scale dia 2 cm to 4 units ke, 2 cm to 10 units ke. Okay, tapi ini awak choose your suitable scale. Macam mana yang awak rasa yang sesuai. Okay, actually scale yang lebih besar, okay, lebih tepat. Means that macam maksud cikgu scale yang lebih kecil lebih tepat. Okay, maksudnya macam mana? Katakan every one grade tu student A buat 5 units. Okay, ada yang buat every one grade 10 units.
Yang lebih tepat ialah yang 5 units. Nanti bila awak nak baca nanti yang interpret from the graph, yang lebih tepat adalah scale yang lebih kecil tu. Okay, tapi apa-apa pun bergantung kepada size awak punya grid tu lah. Okay. Alright. Kemudian plot. Ni dah belajar dah. Benda ni dah belajar. Belajar dah masa form 2. Okay, and then join the plot, points plot using ruler. Okay, yang ni untuk tajuk ni awak kena guna ruler. Bukannya awak guna freehand untuk macam quadratic tu. Okay, ataupun yang cubic function. Bukan. Because distance time graph is a linear function. Okay, mesti kena ruler. Kena guna ruler. Sekali lagi cikgu sebut. Okay, so ini example-nya lah. Based on this example, okay, first you find the choose the suitable scale. Okay, scale untuk horizontal and vertical axis tak semestinya kena sama. Okay, dia berbeza. Berbeza pun tak apa. Awak tengok sini, every 2 units represent 30 minutes. Okay, untuk the vertical axis, every 2 unit represent 10 kilometer. Okay, make sure bila awak lukis awak punya graph, okay, tulis unit dia sekali. Okay, jangan letak distance sahaja. Letak sekali dia punya unit. Kilometer ke, meter ke, sentimeter ke. Alright, mesti ada unit. Okay, and then plot. After you plot is based on the table. Okay, and then you join by using ruler. So dapat straight line. Okay. In example 2 dia just bagi equation. Okay, so based in this equation, apa-apa pun untuk lukis graph, mesti ada tables of values ni. Okay, tables of values tak semestinya kena banyak value kat sini. Okay, awak tengok kat sini dia bagi time 0, 1, 2, 3. Okay, dia bergantung. Okay, bergantung pada awak. Kalau awak nak letakkan, nak dapatkan 2 value saja pun dah cukup sebenarnya. Because dia memang akan dapat linear function, memang akan dapat straight line lah. Okay, kita tengok kat tips kat sini. A straight line can be drawn by joining at least 2 of plotted points. Maksudnya awak, let's say awak ambil time 0 dengan time 3 saja. 1 and 2 awak tak letakkan dalam tables of values. It's okay. Because this one is linear. Okay. Alright, tengok dia punya graph macam mana. This one is the graph for example 2. Okay, senang saja Nina. Okay. And then example 3. Okay, kalau example 2 tadi, tengok equation dia S equals to ATT. Okay, dia punya gradient is positive. Gradient positive. Okay, kalau untuk example 3, awak tengok S equals to 8 minus 1 over 5T. So, di sini kita nampak gradient negatif. Okay, kita tengok gradient negatif. Bila gradient negatif, awak akan dapat yang decline line ni lah. Okay. Apa maksud gradient negatif? Siapa-siapa boleh bagi tahu? Adakah speed dia menurun? Apa maksud gradient yang negatif ni? Deceleration? Not deceleration, bukan? Speed decreasing. No, bukan speed decreasing. Tak go through betul-betul lah ni. Object returning to its original position. Yeah, okay. Okay, maksud gradient dia negatif ni, okay, awak baca betul-betul this question. Jaswinder Singh take part in 8 km cross country event organised by the school during National Sport Days. Okay, bayangkanlah macam mana cross country ni, okay, merentas desa. Okay, the relationship between distance from the finishing line and the time of the runs is, okay, dia kata apa ni? Distance from finishing line. Distance from finishing line. Dia ambil jarak daripada tempat yang nak berakhir. Okay. So, katakan awak daripada, cikgu nak kena lukis sekejap. Boleh lukis tak kat sini? Tak boleh. Okay, tak mau kacau. Sekejap dia hang. Sekejap dah tersilap tekan dah ni. Sebab sekarang cikgu guna laptop. Laptop cikgu ni. Sekejap cikgu kena, okay. Alright. Okay. So, okay, ni tempat start
Bayangkanlah awak berada di sekolah sekarang ni. Ingat perintah desa macam mana kan? Start. Okey, ni untuk finish. Tapi tak adalah straight line kan untuk perintah desa ni. Okey. So jarak dia ukur, okey, yang ni 0, yang ni 8 meter. Ni 8, contohlah cikgu bagi 8 kilometer. This one 8 kilometer. So bila dia start, jarak dia ke finishing line tu, okay, finishing line tu katakan dia sekarang ni lari kat sini, okay, jarak dia dah makin kurang lah, katakan this one 2 kilometer. Okay, itu maksud gradient negatif tu. Maksudnya dia back to original ataupun origin. Macam itulah. Okay, tak apa, nanti kita akan tengok example yang lain. Dia bukan maksud deceleration sebab this one graph distance time. Okay. Ini menunjukkan dia punya pergerakan dia. Okay, dia punya apa orang panggil motion dia ke mana lah. Okay, tak apa, nanti kita tengok example lain. Okay, alright. Okay, itu graph. Okay, sorry, yang ni table lah, table. Sepatutnya lukis table dulu. Dia keluar graph pula dulu. Okay. So awak dah buat dah pun. Self practice 7.1A dah buat. Okay, cikgu dah ambil 2 contoh setiap soalan ni. Cikgu dah ambil 2 contoh daripada kawan-kawan awak yang dah hantar lah. Okay, siapa yang belum hantar, make sure awak hantar. Okay, sebab apa? Sekali lagi cikgu dah ulang banyak-banyak kali lah. Okay, latihan ni yang cikgu minta hantar ni, cikgu tahu awak buat. Okay, cuma bila awak untuk evidence, untuk PBD. Okay, kena tekankan jugalah. Okay, kena hantar juga. Lambat tak apa, asalkan hantar. Okay, right. Okay, question 1, okay, dia cuma bagi table. Okay, dia bagi table distance timetable. Okay, yang ini jawapan daripada siapa ni? Cuba tengok jawapan daripada siapa ni. Cuba teka, siapa punya ni? Cikgu tak boleh nak besarkan. Saya. Saya. Okay, sekejap Tak boleh nak besarkan lah. Okay, sebab guna laptop ni. Okay. So, ini jawapan daripada Diana. Okay, Diana punya cikgu ambil. Okay, Diana guna grid. Ni buku form 3 tahun lepas apa ni? Koyak-koyak ni. Ya, cikgu. Tak apa. Okay. Alright. So, nak lukis graf kena ada grid. Okay, ataupun kena ada graph paper. Okay, so Diana pilih untuk guna grid paper. So, scale yang Diana guna kat sini 2 unit represent 5 minutes. Okay, minta maaf lah dekat paparan awak mungkin kecil lah kalau guna phone tu. Okay, biasanya cikgu akan guna tab untuk present ni. Okay, alright. Okay, this one 2 units represent 75 meters. Okay, tengok ni complete lah ni. Maksudnya dia dah labelkan axis dan apa dia punya unit untuk setiap axis tu. Okay, and then plot. Okay, plot make sure cukup lengkap dalam ikut table. Sebab ini table yang dia bagi. Okay, kalau dalam exam pun macam tu. Kalau dia bagi 5 values, means that mesti ada 5 plots. Sebab yang ni table yang dah diberi. Okay, so awak sambungkan, awak akan dapat straight line lah. Okay, ini daripada Diana. Okay, dan satu lagi, yang ni daripada siapa? Rasa siapa punya ni? Cuba tengok tulisan siapa punya ni. Yang ni guna graph paper. Ada tak? Kau tak cam lah tulisan siapa, kecil sangat lah cikgu. Ada tak orangnya? Tuannya ada tak tuannya? Dia pun tak tahu yang ni siapa punya. Yang ni Alia punya. Okay, ni Alia punya. Tengok bila guna graph. Actually bila guna graph paper, nanti bila awak nak interpret, dia lebih tepat. Okay, sekarang ni awak tak buat interpretation lagi. Awak just draw sahaja. Okay, tapi nanti bila awak nak kena interpret, digalakkan awak guna graph paper lah. Okay, untuk nak baca. Maksudnya interpret tu nak baca apa value yang ada dalam graph ni. Okay, tahniah lah untuk Alia dengan Diana. Yang lain-lain pun cikgu tengok okey je, boleh jawab saja this question, tak ada masalah pun. Okay, and then question 4, okay, beza question 1 and question 4 kat sini gradient negatif. Okay, dan dia bagi, dekat sini dia bagi equation. Okay, dia bagi equation. Yang ni siapa punya? Ada tak? Kenal tak siapa punya ni?
Alah, dah kacau lah pula anak cikgu, dah ketuk-ketuk pintu pula dah. Okey, tak apa, kita teruskan. Ini sweater punya. Okey, sweater punya. So, apa yang sweater buat? Okey, dia buat dulu tables of values ataupun distance timetable. Just masukkan kat sini, sweater cuma ambil 2 value sahaja based on range yang dia bagi. Ni range based on range yang diberi dalam question 0, T between 0 and 8. Okay, so nak lukis graph, aku ambil based on the range given. Ambil yang minimum dengan maximum punya. Okay, kalau cikgu tengok kat sini, okay, sweater dah gariskan based on this table lah. Okay, alright. Okay, very good. And then this one, Tanusha guna graph paper. Okay, ni cukup lah, complete lah. Dia ada label. And then, okay, awak tengok okay, scale yang dia guna lebih kurang sama lah. Okay, and ni every 2 units, and this one 0.4 km. Okay, so boleh mark yang awak buat. Cikgu yakin semua orang boleh buat betul. Okay, yang ni dah lepas dah. yang ni TP3. Okay, PL3, performance level 3. Okay, you can draw the graph. Okay, alright. Okay, so yang ini yang seterusnya. Okay, kita nak interpret. Kita nak interpret distance time graph and describe the motion. Okay, the motion of based on graph. Okay, kalau tengok pada diagram 1. Okay, diagram 1 shows a motion from O to C. Awak tengok laluan dia daripada O ke A, B dan akhir dengan C. Daripada O ke C. For a distance of S meter. Tengok sini dia punya distance. Okay, daripada O ke C dia ambil S distance. Okay. Kemudian in period of T seconds. Okay, tengok pada graph ini yang akhir sekali tu T seconds. Okay. Whereas untuk cikgu tengok lagi. Whereas untuk diagram 2, tengok motion dia macam mana. From O to R passing through P and Q. Daripada O dia pergi ke P. Daripada P dia pergi okay, ke Q. Okay, and then R. Okay, P, Q, R. Okay. Dia passing through point P and Q. Okay, kat sini awak ada positive gradient, zero gradient and negative gradient. Okay, kita akan tengok apa maksud dia. Okay, positive gradient untuk OA. OA, positive gradient. Okay, represent the speed of motion. Okay, dia punya gradient represent speed. Okay, motion at uniform speed. Okay, dia punya uniform speed. Maksudnya kalau awak ada satu titik dekat, katakan titik X dekat sini. Okay, gradient dia sama yang awak dah belajar masa form 3. Okay, kalau dia point dekat atas ni, gradient dia sama. Means that speed dia pun sama lah. Okay, alright. Motion for distance S1 meter in a period of T1 second. Anak cikgu dah menangis dah. Alright. Okay, so ini dia punya distance S1. Kat sini dia tak bagi value dia just bagi S1 in T1 seconds. Okay, alright. Maksudnya dekat sini distance dia sama sajalah dekat A ke B ni. Maksudnya daripada T1 ke T2 dia punya distance tak berubah. Okay, nah distance dia remain unchanged kat situ. Alright, untuk this one pula diagram 2, OP positive gradient, motion for gradients, okay, for a distance dia bergerak S meter dalam masa T1 seconds. Okay, itu cara nak interpret based on this diagram. Okay, selain itu kita sambung lagi untuk AB, no change in distance means that stops. Okay, benda tu stop, dia tak bergerak. Macam contohnya awak bergerak daripada Kulim nak ke Alostar. Okay, daripada Kulim ke Alostar. Okay, C tu Alostar, O tu Kulim. Okay, so awak bergerak, awak berhenti di Gurun, RNR Gurun. Lepas tu rehat. Okay, rehat untuk 30 minutes. Dan teruskan perjalanan. Itu maksud dia. Okay, alright. So T1 to T2 stationary for the period. Okay, PQ untuk diagram 2. PQ no change in distance juga. Okay, bila dia tak ada gradient dia 0, maksudnya dia
waktu tu tengah rehat lah, tengah stop. Alright. And then BC. BC positive gradient, motion continuous. Okay, dia teruskan perjalanan. Untuk diagram 2, QR. Awak tengok QR is negative. Apa maksud negative? Negative speed shows. Okay, bukannya dia deceleration ah. Negative speed ni bukan dia turunkan speed dia, tak. Okay, tapi menunjukkan ke mana dia bergerak. Okay, object move back to original place or move in the opposite direction. Okay, katakan, okay, macam mana? Okay, contoh awak sekolah lah. Kita bayangkan sekolah lah, rindukan sekolah kan. Okay. Okay, mula-mula awak dah bergerak daripada rumah, awak ke sekolah. Kemudian duduk di sekolah tak pergi mana-mana pun. Duduk belajar saja di sekolah tu and then balik ke rumah. Itu maksud dia. Awak back to the original place. Okay. Okay, selain daripada tu, negative gradient means that opposite. Maksudnya opposite ni macam mana? Katakan A bergerak daripada P ke Q. Okay, B pula bergerak Q ke P. Itu so dia bergerak arah yang bertentangan. Okay, so akan dapat negative gradient juga. Alright. So ini yang awak dah belajar, awak dah buat dah pun latihan ni. Apa maksud motion daripada O ke C? Motion of S meter. Tengok berapa jarak dia bergerak. Yang ni S meter in period of T seconds. Tapi untuk diagram tu, okay, tengok betul-betul motion of 2S. Okay, kenapa 2S? Okay, OP daripada rumah ke sekolah. Katakan jaraknya 5 km. Lepas tu awak nak balik ke rumah, jarak pun 5 km. So dia jadi 10 km, dia jadi twice. Okay, so here how you interpret this diagram, this graph, motion of 2S, okay, in a period of T second, dalam masa T seconds. Okay, alright. Okay, cikgu tak nak go through dah. Okay, untuk example 4 ni sebab sepatutnya awak dah go through. Okay, cuma dekat sini awak tengok, ni OA positive gradient, BC negative gradient. Okay, OA tu untuk perjalanan car dan BC perjalanan tour bus. Okay, kenapa dia satu positif, satu negatif? Sebab dia bergerak arah yang bertentangan. Okay, kalau katakan dia tanya waktu pukul berapa dia akan bertemu. Okay, dia bertemu pukul berapa? So dekat intersection tu. Maksudnya berselisih. Okay, berselisih waktu pukul berapa dekat intersection tu. Okay, katakan ada soalan problem solving lah. Okay, tapi sekarang ni tak ada lagi soalan macam tu. Okay, just for your information sahaja. Okay, okay, cara nak kira dia. Okay, dalam this one dia minta different in speed. So awak kira lah berapa speed untuk car based on the gradient. Okay, and then berapa speed untuk tour bus. Awak akan dapat negatif untuk tour bus tu sebab gradient dia negatif. Tapi jangan biarkan jawapan dalam negatif ya. Sebab cikgu tengok yang dah buat latihan ada yang biarkan dalam negatif. Tu pastikan awak tulis selepas dah dapat negatif, awak tulis yang positif. Because speed, okay, speed mesti positif. Alright. Okay, nanti betulkan siapa yang ada salah tu. Okay. Okay, example 5. Okay, actually benda yang sama sahaja. Okay. Apa kat sini ya? Okay, tak apa. Nanti awak boleh go through. Cuma kat sini cikgu nak highlight kat sini. Takut ada yang tak faham. Okay, dia minta kat sini determine the duration. Okay. Okay, yang ni. A Roman 2. The speed in kilometer per hour of the car in the first hour. Dia minta in the first hour. First hour tu dekat sini. First hour. 1 jam yang pertama. Tapi dekat sini untuk 1 jam pertama awak tak tahu berapa value distance dia kan. Okay, macam mana nak tahu dia punya speed? Actually gradient dia gradient yang sama. Therefore you just boleh ambil untuk 2 hours. Okay, itu maksud yang dalam explanation di dalam example 5 tu. Okay, next one. Okay, cikgu tak nak go further dah benda ni. Okay, yang ni. Okay. Okay, the speed of motion usually change in journey. Okay, yang ni awak belajar average speed. Masa form tu awak belajar average speed. Okay, average speed tu apa? Dia ambil total distance over total time. In real life situation,
awak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, for example daripada rumah nak ke kedai katakan, bukannya speed awak tu sama saja, betul tak? Okay, speed awak berbeza. So in real life situation, kita just ambil average speed. Kita just ambil total distance over total time taken. Alright, untuk dapatkan average speed. Okay, you can go through example 7. Okay, go through to example 7. Awak tengok kat sini. Dia nak bergerak daripada Segamat ke Muar. Okay, daripada Segamat ke Muar tu, dia lalu dekat Tangkak. Okay, alright. Segamat ke Muar, yang ni dia punya speed dia. Okay, tengok pada gradient tu. Gradient dia nampak lain kan? Daripada Tangkak ke Muar, gradient dia lain. Means that ini speed dia berbeza. Alright. So ini soalan ni minta calculate the average speed. Ada yang buat silap dalam latihan yang awak dah buat tu. Cikgu tengok ada yang awak dah buat tak? Buat dah rasanya ni. Okay, cikgu tengok ada yang buat silap. Okay. So tengok balik Okay, bila dia minta average speed, just ambil total distance. This one, total distance 80 over the total time taken. So dapat average speed. Bukannya awak kira berapa speed dekat yang pertama ni, Segamat ke Tangkak, lepas tu awak cari pula Tangkak ke Muar dan awak cari average. Bukan itu bukan cara yang betul. Average speed just ambil total distance over total time taken. Alright. Okay. Betul lah, dah buat dah latihan. Cikgu lupa. Okay. Self practice 7.1B. Okay, yang ni daripada Nitya. Cikgu ambil satu contoh sahaja sebab sama, lebih kurang sama sahaja jawapan awak. Okay, awak boleh tengok soalan ni minta calculate the speed in kilometer per hour for the car for the last 1 hour. So the last 1 hour kena tengok last 1 hour is from 1.5 hours to 2.5 hours. Okay, tu yang awak dapat kat sini. Nak cari gradient, awak cari gradient. Okay, ambil tengok baca based on the graph. 100 minus 50. Tengok betul-betul tau. Ambil point dia. 100 minus 50 over 2.5 minus 1.5. So dapatlah speed dia untuk last 1 hour. Baca betul-betul soalan tu. Dia minta last 1 hour or first 1 hour. Okay, and then B, describe the motion period of 45 minutes after travelling. Selepas dia travel. Kat sini dia bagi dalam bentuk hours. So awak kena fikirkan berapa 45 minutes tu dekat mana. 0.5, sini 0.5, kena tahu bacalah graf ni. Okay, jarak dia daripada 0.5 ke 1.0, beza dia 0.5. Okay, so maksudnya di tengah-tengah ni 0.25. Maksudnya 0.5 you plus dengan 0.25. So dapat 0.75. Cikgu nak tulis susah sikit Okay, saya try tulis. So kat sini kat sini 0.75 hours. 0.75 hours is 45 minutes. Okay. Alright. So maksudnya daripada sini, okay, this one 45 minutes. Okay, 45 minutes. Di masa 45 minutes tu, first 50 kilometer, okay, first 50 kilometer, car tu stationary. The car is stationary. Okay. Alright, and then C, average speed. Soalan minta average speed, just terus ambil total distance over total time. Okay. And then describe. Describe, cikgu tengok semua boleh describe dengan betul lah. Okay, the car move. Cerita dulu berapa distance dia, berapa masa dia, berapa speed dia. Mesti ada 3 benda tu. Distance, time and speed untuk describe the motion. Okay. Okay, yang seterusnya ini daripada Sarah. Jawapan daripada Sarah. Okay. Soalan dia bagi apa ni tengok balik. Okay, right. Ni dia bagi dalam minutes. Okay, dia bagi time ni dalam minutes. Tapi soalan minta dalam kilometer per hour. That's why kat sini, okay, cikgu galakkan untuk tulis unit Sarah nanti tolong betulkan tulis units. Okay, supaya tidak buat kata kesilapan lah. Okay, kadang-kadang kita
tersilap. Okay, tersilap. So bila kita tulis unit, kita nampak kat mana kita punya kesilapan tu. Because yang ni dia involve yang awak nak kena find the rate. Bila melibatkan rate, tulis dia punya unit dalam pengiraan untuk elakkan kesilapan. Alright. Okay, so yang ni 2 apa? 2 kilometer. Over, yang ni 20 divided by 60 ni apa? Hours. Okay, so awak boleh tampak. Actually awak cari kilometer per hour. Okay, kalau awak tak tulis, nanti bila awak nak semak balik jawapan, awak tak boleh nak detect apa silap awak. Okay, sukar untuk awak nak cari kat mana silap tu. Okay, so dalam pengiraan untuk rate, tulis unit. Okay, so difference. Okay, different. Okay, so yang ni ada. Okay, so cari house to playground, playground to house. Okay, so dapat yang ni, mula dapat negatif, kemudian tulis positif. Kalau boleh tulis sebaris secara menegak untuk lebih sistematik. Okay, and then average speed. Average speed kenapa 4 dekat sini? Boleh Sarah explain kenapa 4 kat sini? Sarah? Ya, cikgu. Kenapa 4 kat sini? The first line, the first gradient to going gradient, the going is 2 kilometers, then going backwards is also 2 kilometers, so total 4 kilometers. Yeah, very good. Okay, thank you. Okay, alright. So kat sini just betulkan tulis unit sajalah nah. Okay, 4 kilometer. Sebab apa 4? Because mula-mula tu 2 kilometer and then going back 2 kilometer. So 4 kilometer. 4 over 50. Kenapa 50? Average speed sebab dia ambil average speed. Okay, so total time dia 50 minutes. Tapi dia nak dalam kilometer per hour, so you divide by 60. Okay, so tengok pada describe the motion. Okay, ada speed, ada distance, ada time. Okay, very good. Okay, and then this one apa Kenapa tiba-tiba ada? Oh, ni yang lain. Solve problem involve distance time. Okay, distance solve problem involve distance time graph. Yang ni kita akan buat next class Next class bila? Besok. Okay, tapi awak just go through dulu that example. Okay. So itu sahaja untuk hari ini ya. Jangan lupa, sekejap cikgu end dulu. Mana dia? Okey, jangan lupa isi kehadiran. Cikgu paste semula. Okey, isi kehadiran sekarang. Siapa yang dah ada dalam Meet ni, isi kehadiran tu sekarang. Okey, jadi esok kita akan cover untuk problem solving involve distance time graph. Okay, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama-sama.